macam mana you nak develop VLR structure, first, tu saya kata you all kena duduk dan orang kata tu tengok secara menyeluruh lah topik. Okay, contohnya give me your topic, sebut. Tak payah, kejap I boleh copy paste je dekat you all punya tu. Kejap ya. Contoh kan, you punya tajuk tadi ni factors influencing ni kan contohnya. Okay, lepas tu ni tajuk you. Dia nak tahu dia kena keluarkan tajuk dulu. Lepas tu sebabnya bila you dah keluarkan tajuk tu barulah you akan nampak apa yang you nak cari about your topic. Okay, so you rasa-rasa you punya 2.1 apa agaknya yang you nak tengok? 2.1 ni adalah chapter 2 untuk section pertama dalam you punya literature review. So factors influencing online purchasing behavior among student UiTM Puncak Alam. What do you think would be your first benda yang you nak tahu about this particular topic? Definition online purchasing. Okay, good. So your first structure will be definitions of online purchasing. Kan? Betul tak? Alright? Lepas tu mungkin nanti dekat bawah ni you boleh discuss lagi secara terperinci tentang online, sebab online purchase, nak definekan online purchase tu apa, betul tak? Lepas tu ataupun you boleh buat juga ini lah structure ni terpulang tau kepada you all. So mungkin yang dekat sini pula you nak tengok pula the online purchasing behavior, betul tak? Di sini nanti you kena explain apa pula online purchasing behavior. Okay, lagi apa? Lagi apa? That's why masa you buat ni, I suruh you all keluarkan sekali you all punya apa? You all punya apa namanya tu? RO dengan RQ. Betul tak? Sebabnya daripada RO dengan RQ tu kan daripada RO dengan RQ tu you boleh tahu apa yang sebenarnya yang you nak cari. Apa lagi yang kita nak tengok ni? Contohnya okay, macam you all factor kan? Alright. Okay, kejap. Contohnya letak balik kat sini ni, this is your RQ, betul? Jadi dekat sini kan maknanya you bila you buat lepas dah tahu online purchasing behavior, bolehlah straight kepada factors, betul tak? Kalau kata, Meda saya nak fokuskan online purchasing behavior, nak tengok juga online purchasing, ini online purchasing behavior secara general, tapi saya nak tengok juga online purchasing behavior online purchasing behavior during COVID-19. Contohlah kan. Contoh. Bergantung kepada macam mana you nak tulis dia punya primary statement nanti. Let's say lah you nak ada ni, nak satu discussion basically specifically, boleh juga. Betul, boleh lah masuk pula 2.4 terus tengok apa you punya research question tadi, factor. So that you boleh lah buat satu lagi section untuk factors. Apa tak? Factors pula. Factors, affecting online purchase behavior contohnya. Behavior. So dalam 2.4 ni, mula-mula you mesti akan dekat dalam 2.4 tu you akan cerita je apa yang orang lain cakap tentang factors affecting online purchase behavior. So you akan state je whatever factors yang other scholars mention, related to online purchase behavior. But in your study, macam yang saya cakap, kita tak boleh nak tengok semua, betul tak? Memang kita mention dekat dalam ni, you jumpa macam-macam factor. Tapi untuk topik you kena fokuskan. So at the end of the paragraph untuk 2.4 ni, you boleh sebut. However, this study ataupun based on the previous literature, this study will emphasize on price, promotion and easy of use of the online security of online purchasing contohnya. Jadi untuk yang seterusnya agak-agak apa you punya structure yang you akan tengok under factors ni? You all. Under factors ni. So you pilih lah
tiga factors yang you rasa yang you nak fokuskan. Faham? Faham. Let's say lah kata tadi price ni I tak tahu, you kena baca dan you kena apa yang you letak kat sini mesti dah ada dekat dalam discussion under 2.4. Cumanya di sini you bagi tahu dah tadi you nak emphasize on 3 kan. Price, apa lagi contohnya promotion and then security. 4.3 security. Contoh apa tu? Security contohnya. Okay? Jadi maksudnya dekat dalam ni nanti you akan cerita secara terperinci about price, okay, that may affect online purchase behavior. Yang orang lain yang artikel dah discuss about this factor. Faham? Okay. And then you memang mungkin you nak pilih apa, you nak cakap pasal apa. You terus conclusion lah. Tak payah banyak sangat. Conclusion. Okay, apa yang you dapat daripada ni. Ataupun summary of the literature. Nampak tak dia punya structure tu macam yang kita dah belajar tu. Dia mesti ada introduction, dia mesti ada body and mesti ada penutup. Okay, jadi untuk you punya whole LR structure ni dia ada dia punya intro, dia ada dia punya body and dia ada punya conclusion. And setiap kali you menulis untuk every section tu pun kena make sure the way you write it pun sama juga kaedah dia. Maksudnya dalam pada you mendefinekan online purchasing tu, you akan ada introduction and under this section. Karangan you under this section pun ada dia punya intro, body as well as the conclusion. Untuk yang ni pun cara menulis dia pun sama. Macam tu, faham? Kiranya madam 2.1 tu satu perenggan atau 2 perenggan. Macam tu lah. Bergantung pada berapa banyak yang you dah baca. Mungkin you akan boleh nampak online purchasing orang ni kata lain, orang tu kata lain. Faham tak? Jadi itulah yang you nak kena masukkan dalam you punya literature. Dalam you punya literature. Means apa yang orang lain dah cakap about your about online purchasing. Faham? faham? So dalam literature review ni maknanya you dah dapat gambaran, you dah dapat information awal. That's why dikatakan ini sebagai secondary data. Sebab di sinilah you akan dapat maklumat, dapat info berkenaan dengan definition of online purchasing, tentang online purchasing behavior. You dapat macam basic idea ataupun orang kata basic information about all of this topic. Itu sebabnya I suruh you structure dulu supaya bila you cari literature, you nampak tak lagi mudah you akan cari. Sebab you akan tahu you nak kena cari tentang apa. You kena cari tentang definition of online purchasing, you kena cari tentang online purchasing behavior. So you kononnya you nak cari online purchasing behavior during COVID-19 dan you nak tengok benda-benda ni. Dan you nak buat pembahagian sama group member pun lebih mudah sebab mungkin akan ada group member you yang cari 2.1 and 2.2. So ada yang cari 2.3, macam tu lah. Faham? Faham. So nanti kerja you lebih structured dan lagi well organised lah bila you dah ada structure tu. Tapi itulah kata yang paling penting you kena tengok balik you punya RO. That's why dengan RQ. That's why I dah betulkan semua yang ada yang dah hantar-hantar tu semua I dah return balik. Ada yang kena baki, you have to orang kata tu update dulu, betulkan dulu you punya RQ baru you boleh buat structure ni. Kalau tak nanti you tak boleh nak pergi kepada LR structure ni sebab you punya RQ tu tak confirm. Boleh Zukrina, am I answering your question? Yes madam. Okay. So basically ini secara general lah. Kalau you and your group member feel that you want to add some more section, then you also can do like that. Boleh je if you want to do so. Tak ada masalah. Because it's up to you. What apa tu orang kata what elements yang you nak ada. Mungkin tiba-tiba kat sini you nak letak satu theory on online, theory of perception pun perceptions, purchasing theory pun boleh juga ataupun consumer behavior theory pun boleh. Saya galakkan you all boleh nak semua di dalam group letakkan satu theory. You faham tak? At least sebab kalau kita buat research ni selalunya kita akan bergantung, kita akan theory kan. So mungkin you boleh tengok selepas ni ke macam tu 2.4. Kalau macam kita kata kalau dalam konsep research ni kita panggil dia underpinning theories, tapi
saya tak nak lah macam confuse-confusekan you lagi, tak apa. You guna, buat masa ni you guna dulu perkataan theories. Teori-teori yang orang kata tu berkaitan dengan apa namanya tu, berkaitan dengan online purchasing. So mungkin ya buat macam ni. Theory on consumer behavior for example. Tunjuklah satu teori, kena discuss apa teori yang terlibat dalam behavior. Faham? Faham. Okay, mesti ada satu. Jadi kita discuss teori yang berkenaan dengan consumer behavior ni ataupun purchasing behavior. Boleh? Boleh, Madam nak Ya, tanya. boleh. Kiranya kalau ikut contoh yang Madam bagi, 2.1 hingga 2.6 tu, kiranya kita orang kena buat 6 perenggan Madam? Ataupun kita orang boleh gabung-gabung? Tak. Ini maksudnya Zakrina, you ada 6 section dalam literature review you. Sekejap, I tengok ada tak contoh. Faham tak? Oh, faham. Kiranya topik tu, bahawa dia boleh beberapa perenggan lah. Betul, macam tu. Sebab I tunjuk contoh. I tak nak bagi lagi sebenarnya contoh-contoh thesis dekat you all sebab I tak nak nanti you all confused kan. Sebabnya research ni ada macam-macam bentuk, ada macam-macam jenis. Jadi kalau you all ikut nanti takut nanti you all macam alamak macam ni, macam confused kan. Tak jumpa lah pula je macam tu, bila nak cari tak jumpa. Okay, kejap ya, I try tengok ni untuk tunjuk kat you all aku ada kat sini. Mana? Alah, tak ada tak contoh format je. Tak apalah. Ni kot. Kejap ya. Saya sedang mencari untuk you all nak tunjuk je. Kejap. Contoh. Kejap. Dia keluar sekejap. Okay. Let me show. Jadi, bukan. Tak apalah, nantilah I tunjuk kat you all. So, sampai sekarang ni maknanya apa yang you, ni, ya Allah, ya Tuhanku. Kejap ya dek. Ya memang macam tu, kalau nak cari tak jumpa. Kejap. Ni, ada dah. Jadi, you all, ini adalah maksudnya dalam literature review tu, you ada 6 subtopik, 6 subsection. Macam tu lah. Faham tak? Faham. Jadi untuk setiap apa namanya tu, setiap ni ni saya tunjuk contohnya begini. Alright. Okay, ni maksudnya you punya ni kan, nampak tak? Dia akan buat benda, dia akan buat kerja you ni nanti macam ni. Tapi you sekarang ni masih lagi dalam peringkat merangka-rangkanya. Okay. Jadi macam ni. Nampak tak? Literature review. Boleh nampak? So 2.1. Dia buat kat sini, dia buat introduction dulu. Okay. Up to you lah macam mana you nak structured. Lepas tu kedua dia buat tajuk ni. Okay. Lepas tu 2.3 macam ni. So tadi yang you all tu kiranya 2.1 tadi yang definition of online purchasing kan? So 2.2 jadi untuk setiap section ni you kena ada dia punya karangan dia lah. Untuk you all ni I tak expect lah banyak, mungkin satu section tu 2 muka surat pun dah memadai dah apa yang you cari tentang subjek tu, nampak tak? Okay, you kena quote ni conclusion. So ni letter kita akan belajar untuk you buat conceptual framework. Tapi sekarang ni you buat literature tu. Do you get what I mean? Faham Madam. Jadi you all kena siapkan dulu apa yang you all kena buat, yang saya maksudkan structured tu adalah yang ini. You all kena structurekan ni. Jadi bila dah ada dah isi-isi dia ni, dah ada dah dia punya tajuk-tajuk ni, so nanti just tu saya kata tu lagi mudah lah you nak mencari, betul tak? Betul. Nak mencari isi dalam dia tu. Jadi kerja you kena berstructured. Dia ada structure. Jadi and systematic. Dia akan mudahkan you untuk buat literature, akan mudahkan untuk you cari, dan bila you bekerja dalam group, of course lah ini akan lagi mudahkan you untuk menulis.
Okay, cumanya I nasihatkan bila you all, tak apalah, permulaan ni you akan dalam proses mencari journal yang berkaitan dengan section ni. Nanti bila you dah tulis, okay, I akan bagi tahu lagi ni advice. Macam bila you bahagi-bahagikan, you kena make sure juga nanti bila you menulis, ke hujung-hujungnya tu ada kesinambungan lah di antara satu section kepada section yang lain juga. Faham tak? Sebab dia nak buat sebagai satu, the whole essay lah kiranya, kan? Tak naklah nampak macam tak ada konsistensi, nampak sangat orang lain ni buat, orang ni lain, yang ni orang lain buat macam tu. Jadi dia kena macam, alah macam you all buat assignment selalu, walau you cantum sih you nak ada nampak dia cantik kan, macam tu. Faham? Faham, Madam. Okay. Okay Zukrina, tu je. Thank you, Madam. Okay. So yang lain ada nak tanya soalan? Ni ramai ni. Ada group lain yang nak tanya soalan? So you faham tak macam mana nak buat? So that's why I bagi you all masa hari ni, you all betul-betul kena tengok. Okay, tajuk kita ni kita nak buat apa, tapi kena tengok based on your research question. Okay, so mana yang tadi, please check balik apa yang I comment tu, ada 2-3 group yang rasa you need to revise balik you punya RQ. Okay, kena improve sedikit, then you baru boleh proceed dengan ni. So siapa yang I kata okay then proceed to LR structure, dia dah boleh dah lah buat dengan dia punya structure ni. So ada siapa-siapa nak tanya soalan dan nak tunjuk kerja ke apa ke, boleh? Ada? Ya Faiz. Boleh. Okay. Okay. Alright, faham. Maknanya itu maksudnya dia berbalik-balik kepada you punya tu, kenalah kan ni. Maksudnya you punya RQ tu betul lah kan? Macam tu lah dia punya structure kan? Boleh je retail. Lepas tu mesti dekat dalam yang digitalization tu ada banyak jenis research digitalization, betul tak Faiz? Jadi why not you ada satu lagi subsection dekat bawah yang you letak types of business digitalization, contoh ataupun retail digitalization contohnya kan. So apa you boleh buat contohnya lah, kalau kata tadi yang types of business digitalization tu under 2.2. So mungkin boleh kat dalam 2.1 tu cerita satu-satu apa benda, contohnya lah. Bagi saya satu contoh business digitalization yang you orang baca. Macam payment ada kan contohnya digital payment. So you kena ada satu section yang explain tentang digital payment. You faham tak? So dia mungkin adalah subsection. Macam yang kita tunjuk tadi kan. Dia explain factors affecting online purchase behavior. Lepas tu dia ada 2.5.1 kan. Jadi macam you all, maknanya bila you cerita types of business digitalizations tu, mungkin kau contohlah kat sini types of business digitalization. Okay, you cerita-cerita lah. Lepas tu 2.5 ni mungkinlah you straightforward kepada business digitalizations that you would like to discuss. Kan? You nak fokus apa yang nak sebut kat sini. Digital payment contohnya. Apa lagi? Digital promotion. Yang ketiga apa? Digital marketing. Digital promotion tak ada digital marketing kan? Digital payment, digital marketing. And then yang ketiga apa? Faham tak? So you boleh explainkan benda-benda tu secara, ingat semua I nak nampak ada satu teori yang berkaitan dengan you all punya topik. Faham? Mungkin teori on marketing apa-apa ke yang sesuai ke, digital marketing ke, sesuai lah satu dekat dalam you all punya literature review. Boleh? Faham tak? Faiz, am I answering your question? Okay, jadi tak naklah terlalu sikit sangat tau you all. Dia punya section tu tak naklah ada 2.1, 2.2, 2.3 je. Kalau ada terlalu sikit sangat structure tu, maknanya you tak tengok pula literature you ni, kita kata tak detail ataupun tidak mendalam. Faham? Jadi untuk you all ni, saya pun tak expect lah sangat macam too complicated. Sangat tak. At least macam structure you tu nampak lah yang you have done good literature lah. Maksudnya you dah tengok that every aspect
in your research tu. Boleh? So you all yang kena discuss among group member untuk adakan section ni. Itu yang I nak tengok. Untuk you adakan structure ni. Okay. Jadi yalah macam group yang siapa, group Zukrina ni ha. So basically this is the structure lah. Gitu. So yang lain-lain pun I nak tengok this is the structure. Faham? Bergantung kepada what is your research question. Okay. Boleh? Boleh. Okay, so ada soalan tak? Siapa nak tanya lagi? Ada siapa yang mungkin dah buat, dia nak tunjuk ke belum start lagi sebab tak ada idea lagi. Tak ada masalah. That's why today I will dedicated kita punya 2 hours ni for this task lah. Okay, so siapa tadi yang I ada komen dekat dia punya task 1 tadi. If you need my comment ke my advice on that particular comment pun you can ask me. Boleh? Check balik. Saya dah return dekat semua orang. Semua group ada return. Please check semula. Ada banyak juga group yang dah okay, dah boleh post it kepada LR structure. Tapi ada lagi group yang still lagi need to do something lah on your RORQ tu. Ada soalan lagi tak? Tak ada ke? Tak ada, Mat. Okay. I rasa you all buat dulu. Boleh? Boleh. You all kena buat dulu. Okay, next what I kata. You all buat dulu, nanti I tengok okay tak structure itu. Ada ke nak kena tambah lagi section ke, macam mana ke. Yang itu I akan bagi you comment lah. But now you really need to sit with your group member and structure your literature review. Sebab nanti you all pun boleh terus decide siapa nak cari apa, siapa nak cari apa. Sebab dia akan memudahkan kerja you all. Sebab I katakan kita cuma ada berapa minggu je, tak banyak. Jadi we have to work smart lah. Jangan terlalu banyak pun susah juga dalam you all punya LR structure tu. I think macam yang I tunjukkan tadi tu would be nice. Okay, 2.6, sampai 2.7 pun dah memadai lah untuk I okay. Alright? Madam. Ya, no. Group saya dah buat. Nak tunjuk boleh ke? Boleh. Share screen. Okay. Madam, tumpang tanya jap. Boleh, silakan. Nanti yang lepas kita dah macam betulkan structure ni baik semula, hantar dekat GC baik semula ke untuk Madam check? Yang mana? Yang task 1 ke? Tak, yang LR structure. Boleh, nanti I akan keluarkan juga. I buat folder untuk task 2 research structure so nanti you all boleh juga hantar kat situ. Okay, thank you, Madam. Okay, no problem. Yang task 1 tu tolong ya. I dah check tu semua tu. Nanti tengok balik tau. Yang kena buat correction tu kena buat correction, okay? Tu yang dah buat correction tu, kalau nak tunjuk betul ke tak, boleh je tunjuk dekat saya. WhatsApp pun boleh. WhatsApp je Madam yang ni yang kita orang dah betulkan. Wakil group WhatsApp. So nanti I tengok kat situ je pun boleh, okay? Okay, I dah hantar ya folder untuk task 2 LR structure. So nanti siapa dah siap boleh hantar. Okay, mudah present. Dah? Siapa yang present ya? Betul dah. Dah present. Tak nampak apa lagi dah.
Madam nampak tak? Okay. Nampak? Alright. Ni dah siap dah ni. Dia punya literature ni. Okay. Okay. Alright. So you all punya tajuk apa ya udah? Online learning technologies kan? Betul tak dah? Betul Madam. Betul. Maksudnya tadi dah okey kan I cakap kan? I punya komen kan? Betul. Dah okey kan? I suruh proceed dah kan? Okay. Betul. Maknanya alright. So sekarang ni nanti naik atas. Betul lah ni. Macam ni lah. Ni lah structure dia. So nanti inilah isi-isi dia. Benar. So macam ni kan nampak tak ni? You letak Oliveira et al. So macam I ajar. Kalau baru first time you cite Oliveira ni, you kena tulis semua dia punya nama Kecuali kalau nama dia lebih daripada 6 if I'm not mistaken. Then you boleh letak et al dah awal-awal. Kalau tak nanti, kalau lah Oliveira et al ni, Oliveira ni adalah first time you nak cite di dalam you punya research. So you letak dulu. Kalau kata nama dia ada 4 kan? Ada 3 lah kata. Oliveira, Safi and bagi nama. Oliveira, Safi and Jenny 2019. So nanti next time kalau you nak mention lagi Oliveira punya kerja, then you letak Oliveira et al. Boleh? Okay, so good. Tengok atas. Ni definition. Atas dia apa dah? Atas definition of online learning technologies tu. Ni artikel. Oh, okay. So you Cari lebih artikel. Okay. Masukkan lagi. So nanti maknanya, so this is the structure lah. Bila you tulis, you akan tulis macam ni lah you all. Contoh dia. Alright. Tapi untuk memudahkan, sebab nanti literature ni will be your chapter 2. So, you terus boleh structure dah dia gunakan subsection dia lah. Kiranya contohnya definition of online learning technologies ni 2.1 kan. And then the importance of online learning technologies, very good section lah ni. Importance kan boleh juga 2.2. And then lagi bawah dah. Okay, ni. Okay, what constitute online technology? Alright, satu ni. Okay, ni I nak beritahu. Kalau boleh, you punya tajuk dalam you punya LR structure tu not in question. Kan? Maksudnya macam ni bolehlah you buat apa? Online learning technologies types ke? Maknanya tak naklah dalam bentuk question. Faham tak? What constitutes online learning technologies? Kalau boleh avoid dalam sentence kan dia. Boleh tak? Macam online learning technologies attributes ke? Faham? Okay. And then measuring learning efficiency and how it is done through learning technologies. Maksudnya section you tu pun perlu macam complete lah supaya dia reflect the whole paragraph yang you nak ceritakan. Sebab LR ni dia memang macam karangan you all. Maksudnya tajuk tu pun kena clear. Okay. And then section yang you nak cerita pasal tajuk tu pun have to reflect your title. Jadi macam dekat sini, measuring learning efficiency and how it is done through technology contohnya. Ataupun kalau you nak tanya saya, you boleh buat, you may simplify the section by measuring learning efficiency through learning technologies. Faham tak? Dia seksi sikit lah tajuk dia tu. Macam okey lah tajuk dia. Tajuk dia tu macam okey, orang pun macam nak baca. Begitu Okey, bawah lagi ada lagi. Madam, kita orang kan nak buat dia satu pereng kan? Bukan macam no. Literature review ni kena bagi-bagikan macam tu. Yes. So macam ni what is learning efficiency? Ni yang bawah kan? So factors contributing to learning efficiency apa? Learning efficiency through technologies. So this is how lah. That's why I kata I nak tengok relationship between betul lah ni. Macam ni. Cumanya mungkin factors contributing mungkin ada nanti bawah dia katalah factor ni tadi 2.7. So mungkin dekat bawah tu 2.7.1 you nak sebut lagi pasal apa faktor-faktor tersebut. Faham tak? Secara terperinci macam contoh Zukrina tadi kan. Macam gitulah. Faham? So itulah strukturnya. Lepas tu bila dah ada tajuk tu, bila dah ada struktur tu, barulah boleh menulis yang macam gini ni. Barulah you tahu tentang apa yang you nak tulis. You faham tak? Faham. Kan?
Barulah you tahu okay literature apa yang you nak cari. Okay, apa yang you nak tengok gitu. Ya? Boleh? Udah okey dah ni. Cumanya nanti susun balik lah. Susun balik kan? Madam nak tanya, Ya. social media kan dia kira as teknologi ke madam? As apa? Social media. Teknologi. I rasa social media ni macam platform kan? Betul tak? Dia macam platform. Tapi teknologi platform lah. Betul tak? Atau macam gitu. Bukan cari tu. Sebab semalam kita orang ada cari. Dia cakap dia macam computer based punya teknologi. Mungkin juga. Sebab dia adalah application. Betul tak? Kan? Website and application. Tapi dia the application is work untuk kita communicate. Betul tak? Kan? And betul. interact. Dia punya media untuk communicate lah, sharing Betul. idea. Yes. Betul. Ya. Mungkin kita consider as a teknologi lah. Dia one of communication technology tau. Kan? Madam. Gitulah. Okay, ada soalan lagi? Thank you Huda. So basically your group have the structure. Cumanya nanti you susun balik lah. Kan nanti kan bila you all susun tu you all sendiri yang akan nampak macam awkward lah yang ni letak dekat bawah, mungkin yang ni kena letak dekat atas kot. So tak apa, benda tu memang you all akan laluinya lah. Maknanya you yang akan nampak macam karangan you ni tak sedap. Karangan you ni nak kena macam ni. You akan nampak lah benda tu. Tapi tak apa. Maksudnya permulaan tu buat dulu. Kena ada structure tu. Baru boleh nampak. Jadi dia punya konsep untuk cantik broad to narrow tadi tu. Faham tak? Dia punya konsep untuk kita structurekan kita punya LR tu. Boleh? Macam ni you all dah ada structure ni. Maksudnya you all dah boleh start cari-cari. Maksudnya sekarang ni you all dah nak prepare you all punya chapter 2 tau. Untuk you punya proposal. Proposalnya ada 3 chapter sahaja. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okay. Yang you buat research formulation tu chapter 1. Tapi adalah lagi certain info lagi yang you kena tambah. Tapi yang pentingnya tu dalam chapter-chapter tersebut ni. Macam chapter 1 tu yang tu. Satu lagi lah ada benda yang paling penting chapter 1 yang I tak suruh you all buat lagi. Sebab I nak suruh you baca dulu dalam LR tu. So nanti lagi mudah you nak buat iaitu you punya problem statement. Faham? Jadi kena boleh buat? Okey tak? So setakat ini sampai dah nak siap chapter 2 dah ni. Is it difficult? Boleh follow tak? Boleh madam. Boleh madam. Dia tu cakap research ni dia agak tricky sebab dia systematic, very systematic. Tapi pada saya because it is systematic tu sebenarnya itu yang agak mudah untuk kita buat sebab kita boleh susun dia. Cuma nak susun dia tu kena ikut macam mana. So macam yang saya dah ajar lah. Boleh? So ada soalan lain tak? Ada soalan? Madam, Ya. nak tanya. Tadi kan yang Huda tu kan? So kita kena tambah teori dengan conclusion ke madam? Betul. Conclusion ataupun conclusion, you boleh guna perkataan conclusion ataupun summary of literature mesti kena ada dalam chapter tu. Okay you all? Sebab you all macam kena samak balik lah. Macam kita buat karangan, mesti nak samak balik kan? Apa yang kita dah tulis, macam tu. Okay? Dan cari satu teori. Satu teori yang berkaitan. Okay? Ada soalan lagi? Ada yang dah buat? Nak buat macam guru Uda tadi. Lepas nak tunjuk kat saya. Boleh. Jangan takut salah you all. Jangan takut salah. Satu je bila kita belajar ni. Jangan takut salah. Sebab learn from mistake tu is the best way of learning lah. Jadi jangan takut salah. Bila you all buat salah, saya akan beritahu okay. And then I will advise you what you should do lah. Okay, dan jangan rasa macam tak betul lagi kita punya RQ ni. Jangan rasa macam give up juga. It's okay, just betulkan je. Itu je yang penting. Okay, ada soalan lagi? Nak cuba buat dulu? Okay,
So you all cuba buat dulu Cuba buat dulu. Nanti boleh juga terus submit ke dalam kita punya classwork dekat task 2 tu. Okay? Okay, So madam. insyaAllah next week kita tengok satu-satu. Sebelum kita proceed kepada yang ke chapter seterusnya yang research framework tu. Alright, you all. Kalau tak ada soalan tu je. In case tiba-tiba je ni dah bye-bye ni ada group pula sebenarnya kita orang nak jumpa nak meet. Boleh je nanti Roger okay? You all. Okay, Bye. thank you, madam. Alright. Thank you so much, madam. Welcome. Huh?